kasih Prof. Rahim selaku moderator pada pagi ini bersama sesi pihak berkepentingan. Seperti telah dimaklumkan sebentar tadi, saya mewakili task force lembaga jurutera yang dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Engineer Dr. Murad. So kita dipanggilkan pada hari ini beliau tidak dapat hadir, dan oleh itu saya diberi tugaslah untuk memberi sedikit pembentangan hasil kajian gaji jurutera rendah oleh ketua oleh pasukan petugas kajian gaji jurutera rendah Lembaga Jurutera Malaysia ya. Dan sebenarnya laporan ini telah kita juga paparkan ataupun terbitkan dalam website BM pada 18 September baru-baru ini. So tuan-tuan puan-puan, para hadirin bolehlah juga memuat turun laporan yang telah kita terbitkan. Yang persembahan yang saya akan bentang ini adalah lebih kurang secara ringkasan atau summary of what the report is all about ya. Okey. Titik permulaannya, of course lah, kita semua tahulah benda ini jadi satu isu yang sangat diperkatakan, mention by Dr. Rahim just now lah. Penyataan masalah kita rumuskan adalah gaji permulaan jurutera yang dikatakan 1,500 ke 2,000 sebulan tidak berubah sejak 20 tahun. So benda ni telah diperhangatkan lagi dengan pelbagai justifikasi dan juga daripada industri, daripada pekerja sendiri, engineer telah mengaitkan bahawa gaji jurutera ni tidak berubah setelah sekian lama ya. Dari titik permulaan inilah juga kami Lembaga Jurutera Malaysia telah membuat 3 objektif untuk dibuat kajian. Pertamanya, mengenal pasti kesahihan isu tersebut ya. Keduanya, mengenal pasti punca utama, root cause tadi sahih ke tidak isu yang telah dibangkitkan. Kedua, kita perlu tahu punca utama, root cause. Sebagai jurutera kita kena ni, memang kita we've been trained to solve a problem. So that's why from statement kita akan go to dia punya punca, what call root cause of those problem Dan last kali, of course, kenalah ada cadangan. That's why objektif kajian tersebut juga perlu merumuskan cadangan hala tuju, way forward untuk tindakan pertimbangan pihak berkuasa dan pihak berkenaan ya. So pihak berkuasa berkenaan ni kita tahulah secara rumusannya di kerajaan ni, agensi ada dia portfolio tersendiri, dan juga cadangan-cadangan ni bolehlah kita pertimbangkanlah, mohon dipertimbangkan oleh pihak berkuasa tempatan tersebut ya. Okey, itu adalah kajian objektif, dan ini adalah kaedah kajian analisisnya telah dipersetujui bersama dalam task force. Yang pertamanya, of course kita cuba mendapatkan sebanyak mungkin orang kata kaji selidik kaji selidik, dan kita pecahkanlah beberapa segmen. Pertamanya, pihak yang menjalankan kaji selidik tentulah daripada Lembaga Jurutera Malaysia sendirilah. Keduanya, Lembaga Jurutera Malaysia atau LJM lah, mudah nak cakap LJM ni. Kita sebelum ni juga telah menjalankan beberapa kajian. Kajian kita buat terhadap responden terdiri daripada ahli persatuan, orang-orang pendaftar, dengan jumlah responden yang tertera dalam table tersebut lah. Keduanya, kita juga mendapat kaji sedikit daripada organisasi kejuruteraan yang sedia ada di Malaysia. So I think kita semua tahulah ada pelbagai organisasi kejuruteraan di Malaysia ni. Kalau dikirakan lebih 100 kan. Tetapi kita juga mendapatkan daripada mana yang agak prominent organisasi kejuruteraan di Malaysia ni untuk bersama kamilah memberi sedikit hasil kajian mereka. Dan juga Persatuan Perundingan Kejuruteraan serta Kementerian Pengajian Tinggi dan serta juga institusi pengajian tinggi, IHL, universiti-universiti tempatan lah. So kalau kita lihat daripada table jadual tersebut, bilangan yang agak baguslah dari segi responden. Kita lihat daripada segi IPT ni hampir 74,000 data kita terima lah, supaya orang kata nak dapatkan hasil tu mesti dapatkan respon sebanyak yang mungkin lah, supaya kita punya whatever hypothesis tu should be justified clearly. So ini adalah kaedah kerjaan kita decide pada masa tersebut untuk mendapatkan kaji selidik daripada pihak-pihak berkepentingan yang lain ya. Seterusnya adalah kaedah kajian analisis, kita daripada hasil kajian yang daripada LGM, daripada organisasi kejuruteraan, daripada organisasi consultant firm,
dan juga Universiti Kementerian Pendidikan Tinggi, kita rumuskan daripada hasil dapatan tu seperti yang tuan nampak ni, julat gaji bawah 2,000 bagi hasil kajian survey done by BM year 2014 dan juga year tahun 2020 seperti mention tersebut 14% yang kita lihat gaji bawah 2,000 pada tahun 2014. Pada tahun 2020 32% yang masih lagi jurutera mendapat gaji yang rendah bawah 2,000. Dan pada untuk IPT pula kita lihat dari hasil survey yang 76,000 tu 27% jurutera masih lagi mendapat gaji bawah 2,000. Reciprocal betul kita tengok pula, so of course lah, kalau 27% from IPT nya kajian dah bawah 2,000, 73% lebih daripada 2,000. Kalau ada LGM ni kajian tahun 2020 pun sama 68,000, pada 2014 86%. So nota yang kita hasilkan lebih kurang ni dapatan daripada data sekunder kami terima daripada IPT, daripada organisasi kejuruteraan, melaporkan julat gaji di bawah 2,000 adalah lebih kurang antara julat 33 hingga 43%. So hasil kaji LGM 2018 dan UniKL 2016-20 juga mendapati proses gaji perlumbaan teknologi kejuruteraan di bawah 2,000 masing-masing lebih kurang 45 ke 40%. Ini kita tak nyatakan secara detail lah Tuan Moderator. So ini hasil dapatan yang kami jalankan lah, hasil daripada sekunder dan juga primer data kajian kami. And hasil kajian ini adalah yang orang tunggu-tunggulah katanya. Ya ke tidak, betul ke tidak, apa kepuncanya kan. So hasil kajian pertamanya, adakah gaji itu masih rendah kan. So hasil kajian mendapati ya, betul daripada table ataupun jadual yang kita tera tadi, peratusan di bawah 2,000 sebulan memang benar, masih ada lagi 30 hingga 40%. Kami tak sangkal bahawa memang ia ada terdapat masih lagi jurutera terima gaji bawah 2,000. Dan hasil juga daripada kajian kami dapati sektor penyelidikan R&D dan pembangunan dan juga pembuatan pengeluaran production manufacturing menawarkan julat peratus gaji permulaan agak lebih tinggi gaji lebih 2,000 yang paling tinggi iaitu 74%. So dari segi segmen of R&D and production manufacturing, kita dapati menawarkan gaji permulaan jurutera yang tinggi melebihi 2,000. Dan sekiranya kita lihat pula dari segi kedudukan syarikat yang menawarkan gaji permulaan lebih 2,000, multinational company, engineering consultancy practice, small business enterprise and government link company menawarkan gaji permulaan lebih 3,000. Maksudnya ada majikan yang mampu menawarkan gaji-gaji melebihi 3,000. Mungkin dari segi itulah mereka dapat menawarkan pekerjaan pada yang jurutera yang cream of the cream, yang bijak-bijak, yang pintar-pintar, yang cerdik ni, supaya dengan ada ramai supply, maybe ada competition among all the engineers. That's how they select the best among the best to work within the company. And itu adalah hasil pendapatan pertama pendapatan pertama berkenaan adakah masih jurutera mendapat gaji rendah. Hasil kajian kedua, gaji permulaan tidak berubah 20 tahun seperti tadi root cause tadi kan. So kami dapati tidak tepat tidak tepat, bukannya tidak tidak tepat. Setelah kita lihat daripada hasil dapatan kami, memang terdapat 29% purata tahunan untuk sektor awam dan 2.2% purata tahunan untuk swasta. So kadar kenaikan gaji jurutera sebenarnya memanglah kita dapat tak selaras dengan kadar inflasi negara kan, tetapi memang ada kenaikan. So dengan itu kami bersetuju bahawa alasan permasalahan awal tu, kata gaji tak berubah tu semestinya tidak tepat. Memang ada kenaikan gaji dalam sektor awam dan juga purata dalam swasta, walaupun tak setinggi paras inflation negara lah. So kalau untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kadar inflasi 2021 adalah 3.2%. This one daripada sumber Jabatan Perangkat Malaysia. And kalau ikut World Bank, about 2% of inflation rate.
Okey. Cadangan hala tuju. So kita dah ada kita punya problem statement, kita dah ada objektif kan. Kita dah dapat hasil dapatan dan cadangan hala tuju semestinya yang ditunggu-tunggu oleh semua jurutera lah saya katakan sebabnya apa guna kita tubuhkan jawatankuasa tindakan kan khas kalau tidak ada cadangan untuk kita pertimbangkan. So jadi cadangan hasil hala tuju yang kami rumuskan adalah satunya adalah julat gaji permulaan 2,500 ke 3,500 adalah daripada dapatan kajian julatnya. So penanda aras gaji permulaan perlu dijadikan rujukan untuk majikan berasaskan pada kos sehari hidup setara dengan profesional selain dari kejuruteraan. Yang ni kami tak nafikan selepas perkara ini telah agak hangat diperkatakan, ada beberapa syarikat telah menghubungi lembaga syarikat antarabangsa so mereka pun datang ke Malaysia nak mengambil pekerjaan jurutera Malaysia. Dia pun tertanya berapa sebenarnya gaji jurutera kat Malaysia kan. Jadi dengan itu kami berbual rupanya tak semua majikan tahu. Jadi penanda aras gaji permulaan ni memang semua macam ialah syarikat international kami tu Malaysia, dia pun nak tahu juga berapa starting engineer salary kan. So dia pun tak ada reference. So dengan itu kami berpendapat penanda arasan gaji permulaan perlu diadakan untuk sebagai rujukan. Ketiganya, unjuran supply and demand diperincikan dengan teliti oleh pihak relevan untuk menentukan ianya bertepatan dengan permintaan sebenar berdasarkan jenis, bidang kejuruteraan dan kuantiti. So supply and demand ni memang kita tak boleh nafikan lah kalau ada demand, of course supply ni of course dia boleh demand dari segi dia punya gaji kan. Tapi yang kita agak unik kejuruteraan ni is besar bidang ni. Kita ada civil, mechanical, electrical dan juga chemical, kimia kan. So bagaimana kita nak tentukan bidang-bidang tersebut ni keperluan dia, kuantiti. So supply ni dari segi universiti, pengeluaran graduan-graduan kejuruteraan, demand dari segi industri pula, keperluan mereka untuk diserap untuk bekerja. Dan okey, nombor 4-nya, segerakan pinaan Akta 138 untuk peruntukan penguatkuasaan. So Akta 138 pada hari Selasa baru lepas kami telah menjalankan satu town hall penerangan akan kita pindah Akta 138 ni. Walau bagaimanapun ia memerlukan masa lah untuk buat proses RIA, Regulatory Impact Assessment, dan kita perlu juga peruntukkan di kabinet dan seterusnya parlimen untuk kelulusan. Tetapi pindaan ni kalau disegerakan, insyaAllah dia boleh memperkuatkan kuasa lembaga untuk menguatkuasa supaya hanya orang yang berdaftar saja boleh menjalankan pekerjaan carry out the professional services di Malaysia. Seterusnya, skala fee kejuruteraan perlu ditambah baik tata cara pengendalian untuk memberi tambah nilai dan penentuan pengajian jurutera. Skala fee ni memang ramai kami terima komentar, Dato' Andy pun tahulah. Scale of fee ni has been there for quite numbers of years, since 1998 dah hadir lah. Tapi mungkin tata cara pengendalian tu tidak berapa konklusif lah. So banyak ada ada gap yang perlu ditambah baik supaya dapatlah kita tentukan gaji jurutera ni set at slightly higher from compared to previous years. And setelah mengkonsolidasikan usaha rentas. Ni saya pun sebut consolidate, bahasa Inggerisnya consolidate, senang sikit usaha rentas agensi di kalangan pengubah dasar agar kejuruteraan dan teknologi saja mencapai kesejaran. Ini perlu jugalah kita tak boleh lagi bekerja in silo. We need to work among all these other agencies and to see how will be the best we can derive on. Dan memberi inisiatif kewangan kepada syarikat yang layak menggaji jurutera dengan gaji permulaan selama 2 tahun untuk meningkatkan kemahiran kejuruteraan sebagaimana skim doktor pelatih. So kami juga ada benchmark dengan profesional yang lain, contoh seperti doktor pelatih. So mungkin ini adalah salah satu inisiatif yang kita boleh ketengahkanlah untuk memangkin supaya gaji permulaan jurutera dapat diselesaikan secepat mungkin. Dan juga terakhir, kajian menyeluruh mengenai bidang tugas jurutera demi memertabatkan jurutera tempatan tanpa perlu bergantung dengan jurutera dan teknologi dari luar. So ini semestinya satu kemestian lah untuk kita sama-sama memberi awareness lah, penerangan dengan bidang tugas ni supaya kebergantungan tu dapat kita kurangkan lah.
So ada lagi ke tuan? Okey, penutupnya so kita juga walaupun dah terbit masih juga kita respon melalui akhbar-akhbar tempatan. Kita telah keluarkan kenyataan dan laporan penuh atas talian saya mention tadi pada 18 September. Dan buat masa ni ahli lembaga pada masa terakhir bersetuju bahawa kita pasukan petugas JAM akan terus mengkaji secara berperingkat dan menambah baik cadangan yang boleh kita cadangkan, dan sambil tu mengumpul maklum balas seperti pada hari inilah. Kalau sekiranya banyak maklum balas, komen dan juga yang konstruktif komen, kita boleh terima dan direkodkan untuk pertimbangan kami seterusnya. So I think saya rasa saya stop setakat ni dulu lah, Doktor. Terima kasih.